Yalah, dia ni kuat gigi dari bujang sampai tunang sampai kahwin nak jadi mak dah. Hi, Assalamualaikum. I'm Dini Zaini and welcome back to my channel. So, as you see, I'm free from braces. So, untuk video kali ni, Dini nak share dekat korang 5 perkara yang korang kena tahu sebelum korang decide nak pasang braces. Before kita mulakan 5 perkara tu, Dini nak share dekat korang lah condition Dini punya gigi sebelum Dini pasang braces. Macam ni. So, my problem is gigi depan Dini ni jarang lah dekat gigi tengah. So, bila bercakap tu memang nampak lah kejarangan dia. So, and make my self-confidence low. So, sebabkan nanti Dini cita-cita Dini nak jadi seorang yang akan berurusan di hadapan orang. Jadi, bila self-confidence low macam mana kan? Macam mana nak kerja je? Wah, gitu. So, besides, bila dah buat x-ray, Dini dapatkan consultation daripada doktor gigi, and doktor cakap Dini ada deep bite. Deep bite ni yang mana gigi depan bila Dini kacit macam ni, gigi bawah menolak gigi bawah, gigi atas dekat depan gigi bawah, and then the station is Dini punya gigi bawah ni dia menolak gigi depan. So benda tu bila lama-lama bila Dini makan and Dini gigit macam tu, gigi Dini yang kat atas ni akan jadi jongang lama-lama, and the gaps pun yang tengah-tengah yang jarang tu pun lama-lama akan jadi makin jarang lah. So inilah x-ray yang Dini buat. Nampak tak gigi depan Dini tu betapa ke depannya dia. Lepas tu dekat belakang dekat geraham tu macam ada gigi susu yang tidak elok je melintang kan. So 5 benda yang korang kena tahu sebelum korang decide nak pasang braces. Apa dia? Yang pertama, harga dia. So, sebabkan Dini punya masalah ni tak adalah teruk sangat, mungkinlah dia ada lain sikit daripada orang lain yang mungkin ada masalah dia lebih teruk lagi. So, Dini punya ni dalam RM5,200 untuk braces. Tapi tu tak termasuk x-ray lagi yang mula-mula tu. 200.5 untuk 2 x-ray. X-ray yang bahagian depan gigi ni kan, bahagian tepi gigi yang macam x-ray yang Dini tunjuk tadi. Okay, itu satu. Kemudian rupanya bila dah habis tempoh gigi dah elok, dah braces dah boleh buka, rupanya amount tu tak termasuk retainer. Jadi kalau retainer dia ada 2 jenis. Sama ada retainer besi macam Dini punya, Dini ambil besi, ataupun retainer yang transparent. Retainer yang transparent ni dah mahal sikit. Retainer transparent ni RM800 dan retainer besi ni RM600. Kalau retainer yang transparent ni dia more to kosmetik lah, macam kalau pakai pun tak nampak. Tapi kalau macam retainer besi ni dia agak mengganggu lah juga. So macam dia kena pakai kalau nak bercakap kat luar ke atau nak keluar ke, memang Dini tak pakai lah. Sebab kalau pakai je nanti dia akan jadi macam ni. Okay, so ni lah keadaannya. Sorry cakap sengang sebab tak biasa lagi dengan retainer ni. Sebab retainer dia ada benda ni. So untuk deposit Dini kena bayar RM2,000, and then baki dia Dini kena bayar setiap kali rawatan lah. Dini bayar 100.5, sometimes bayar 300, sometimes bayar 200. Depends lah, ikutlah budget time tu. Okay, next. Yang kedua, pakai braces ni sakit. Jujurnya kalau time pasang tu tak sakit tau. Kau rasa macam dah pasang dah. Macam doktor pasang dah selesai. Macam tak sakit pun. Orang kata sakit kan pasang braces. Tak, dia time tu memang tak sakit, tapi kau balik tu malam tu memang kau akan rasa sakit. Mujur Dini memang buat research sikit sebelum tu kan. So nak bagi hilang rasa sakit, dia rasa macam ni, dia rasa macam sengal tau.
rasa macam gigi ditarik-tarik. Cuba kalau macam korang tolak gigi korang ataupun korang macam cengkam gigi korang tu dalam tempoh masa yang lama, so and then korang akan rasa something lah, rasa sakit lah, tu cerita dia. And dia punya solution dia adalah makan aiskrim yang jenis scoop tu. So memang dia ni prepare lah first day pasang braces tu, dia ni beli set-set aiskrim sebab dia ni ada tengok video orang putih, dia orang share untuk nak bagi kurangkan rasa sakit ni, makan aiskrim. So tu tips dia. Dia rasa sakit sengal ni dia tak adalah berlarutan sampai bila-bila. Dia waktu first day, second day, setiap kali selepas rawatan, yang tu dia akan rasa sakit. Sebab every time lepas rawatan doktor akan ketat supaya gigi kita jadi rapat kan. Okay, tu sakit sengal. Ada lagi satu sakit yang memang seksa gila lah, yang mana besi braces tu yang yang panjang dari hujung gigi ke hujung gigi ni kan, dia terslide sampai ke dia punya hujung besi tu cucuk-cucuk kat pipi belah dalam ni. Memang dia ni punya memang sampai luka lah. Sebab time tu dah lah balik rumah mertua, tak ada doktor akan kasih wax tu, dia macam wax lah, benda putih tu dia untuk nak bagi elak daripada besi ke apa kena dekat dalam kawasan gusit dan dalam kawasan mulut lah, elakkan jadi ulcer. So benda tu dia ni tak bawa pergi rumah mak mertua dia ni tau. Yang dia ni pergi, dia ni time tu ada seminggu lagi dekat sana. So time tu cuti apa entah, memang semua kedai klinik tutup, farmasi pun tutup, diorang pun tak ada kalau yang ada buka pun tak ada jual wax dental tu. Yang tu memang penyelamat. Once dah dapat, ada search lah time tu kedai mana, klinik mana yang ada kan. Mujur ada satu klinik tu buka, satu benda tu RM6. Kecil je bendanya, tapi beli je lah. Tapi tu memang sangat melegakan. Memang sakit. Yang tu memang sakit. Dia rasa macam nak terkoyak pipi dalam ni. Kemudian selain sakit tu, every time lepas rawatan, korang akan rasa susah nak makan benda yang keras. Contoh macam daging ke, ayam ke. Ada selalu dia ni lepas rawatan, pagi tu dia ni memang surrender lah. Dia ni memang ambil bubur je as sarapan. So memang susah lah. Tak tambah kalau macam dia ni kan masalah gigi kat depan kan. Jadi doktor selalu pakai power chain yang getah yang kuat tu dekat belah depan. So benda tu tak boleh nak menggigit, tak boleh nak mengunyah, tak boleh nak tarik isi ayam, tak boleh nak gigit ke depan, tak boleh nak tarik. Dia boleh mengunyah je kat belakang. So ikutlah pada masalah orang masing-masing kan. So itu antara kesakitan yang korang akan rasa bila korang pasang braces. Ketiga, lama nak pakai braces ni. Okay, korang tak tahu bila korang boleh buka braces ni. Doktor boleh anggarkan, tapi tak semestinya tepat. Kalau macam dia ni pakai 2 tahun 5 bulan. Dia ni start pakai bulan September 2018. And then time tu sebabkan doktor pun tengok gigi dia ni macam okey je kan, jadi tak adalah expect lama pun. So daripada dia ni bujang sampai kahwin, sampai sekarang ni pregnant, itulah korang tak boleh nak anggarkan berapa lama korang nak pakai braces tu. Ada kawan dia ni, dia pakai sampai 6 tahun, 5 tahun. Ada yang pakai berpuluh tahun juga. Tu tak tahulah, dia tak pergi ni kot rawatan doktor. So bila korang kerap pergi jumpa doktor, ikut appointment 7 minggu sekali, makin cepatlah korang selesaikan. Tapi kalau korang tak jumpa doktor, lamalah korang pakai braces tu. Janganlah korang buka sendiri pakai ketik kuku pula. Poin keempat, pregnant. Ni untuk orang yang kes macam Dini lah. Ini pakai 2 tahun lepas. Time tu tak decide pun lagi nak kahwin. Lepas tu tiba-tiba kan, jodoh datang 20 tahun lepas. Then kahwin. And then Alhamdulillah sekarang tengah pregnant. So bila pregnant ni, hormon korang akan mengganggu tau. Kalau dia tak semua orang macam tu. Macam kawan dia ni ada juga yang pakai braces and dia pregnant, tapi gigi dia okey je. Tapi kalau macam ada orang yang hormon dia mengganggulah bahagian gusi ni. Gusi dia akan jadi bengkak. Dan bila gusi bengkak, ya Allah, memang sakit lah. Dia bengkak sampai dia tutup bahagian gigi tau. Half gigi korang akan tertutup dengan gusi. So bila nak gosok gigi pun time tu memang seksa. Sampai doktor suggest
untuk nak potong gusi dia ni. Macam ya Allah, takutnya kan dia punya cakap nak potong tu kan, dia bengkak macam tu je lah. Tapi sebabkan gigi dia ni dah okey, so doktor decide untuk buka, and then doktor tengok gusi dia ni still bengkak, and then doktor kata kena potong supaya yalah kalau tidak tak lawa lah kan, dia jadi bengkak, takutkan gigi jadi pendek macam tu. So benda tu pun irritation bila kita nak makan, kita nak gosok gigi. So itulah, memang banyak gila darah, memang kena abuse lah. So bila doktor dah abuse, memang tak rasa apa. Kau rasa macam dengar macam doktor macam ketik kuku je, cek. Padahal tu tengah potong lah tu. Tapi memang tak rasa apa. Mujur lah ada abuse kan. Kalau tidak tak tahu. Tapi darah memang banyak gila, banyak sangat. Tapi tak rasa apa. Okay, akhir sekali, cara penjagaan gigi ketika korang pasang braces. Okay, yang ni antara benda yang Dini survey sebelum Dini pakai braces. Korang kena ada floss. Korang kena ada floss. Kemudian kena ada berus untuk braces, berus kecil ni. Kemudian berus gigi pun korang kena pilih berus gigi yang dia ada macam khas untuk braces. Dia ada lubang, dia macam berus dia tu macam ada laluan untuk besi braces tu. So tak sakit lah. And then dia punya bulu berus tu pun tak kuat sangat. Lepas tu korang kena banyak berkumur pakai Listerine. And then every time lepas makan memang kena bersihkan. Kalau tidak, kalau macam korang makan benda yang macam ayam ke ataupun mangga kan, ada serat-serat kan, memang akan terlekat lah. Every time korang nak makan mesti akan lepas makan tu macam Dini bila dah buka ni, Dini jadi macam dah tak ada benda nak lekat dekat besi, tak ada benda. Dia akan lekat sampai ke belakang ni, dekat tempat yang tak ada besi kan, celah-celah tu. So memang korang kena bersihkan. Kalau tidak, ada je lah benda yang tersekat. Kalau makan nasi ke, kadang nasi pun boleh tersekat kat celah besi tu. So memang every time korang lepas makan, korang kena check cermin je, ataupun yelah memang kena check lah. Kalau tidak, nak bercakap depan orang, tiba-tiba ada makanan tersekat. So that's all from me. Jangan lupa pergi klinik gigi yang bertauliah, yang ada tauliah. Korang jangan pergi pasang fake braces pula dekat IG ke mana-mana. Sangat-sangatlah tidak berpatutan. Sebab apa? Dia ni dah tengok sendiri, bila doktor buka je braces kita ni pun, doktor akan polish gila-gila punya gigi kita. Memang every time pasang ataupun every time rawatan tu pun kita nampak betapa doktor gigi ni cermatnya jaga kebersihannya dengan every time lah. Sebab itu memang sepatutnya kan, dia berkenaan dengan kebersihan, kesihatan gigi kita. Jadi tolonglah jangan percaya dekat fake braces, okay? Ambil yang asli. No fake. Okay, jumpa video akan datang. Bye.